itu rasuah? Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Contoh penjawat awam ialah guru, pensyarah, pegawai bomba dan penghulu. Rasuah berpunca daripada mempunyai gaya hidup di luar jangkaan. Akibat tidak mempunyai wang yang mencukupi, individu tersebut sanggup menerima rasuah bagi menampung gaya hidup yang tidak mampu ditampung dan demi mempunyai kemewahan yang berada di luar batasan. Dan yang kedua adalah disebabkan sikap sentiasa berasa tidak cukup. Kebanyakan individu sanggup menerima rasuah untuk memupuk lagi semangat ciptakan harta, bagi mengelak memenatkan diri dari bekerja. Menerima rasuah adalah jalan penyelesaian terbaik bagi golongan ini. Dan yang ketiga adalah kewujudan ruang dan peluang. Disebabkan rasuah sudah lama berleluasa di negara kita, terdapat banyak ruang dan peluang bagi menerima rasuah. Tidak dinafikan lagi di mana-mana sahaja rasuah boleh dilakukan dan boleh diterima, termasuklah di sesebuah organisasi, sama ada di pejabat, sekolah dan lain-lain. Punca yang seterusnya ialah tahap integriti yang rendah di kalangan pegawai yang terbabit. Dalam hal yang sama, tahap integriti yang rendah juga boleh dikatakan kelemahan individu itu sendiri atau kurang nilai integriti di dalam diri sendiri. Selain itu, tahap integriti yang rendah di kalangan pegawai yang terbabit adalah kerana kekurangan pendidikan agama atau pengajaran moral. Apabila kekurangan ajaran moral dan agama yang perlu dipatuhi oleh seseorang akan menyebabkan orang tersebut tidak mampu membuat pertimbangan untuk membezakan baik atau buruk sesuatu perkara. Akhirnya, punca seterusnya menyebabkan berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam ialah faktor pembangunan ekonomi dan modernisasi. Dalam hal ini, perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba untuk mendapatkan tender. Hal ini demikian kerana mengambil kesempatan itu akan membolehkan mereka mengauk keuntungan yang banyak. Oleh itu, projek pembangunan yang menguntungkan akan menyebabkan mereka berlumba-lumba mendapatkan tender serta meningkatkan ruang rasuah. Dalam hal ini, pihak kontraktor yang tamak akan berusaha untuk memenangi hati pegawai yang membuat keputusan atau pegawai yang berkuasa. Apabila dapat memenangi hati pegawai tertentu, mereka akan berpeluang mendapatkan kesempatan yang boleh memperkayakan. Kesalahan utama dalam rasuah. Pertama, meminta atau menerima rasuah. Kedua, menawar atau memberi rasuah. Ketiga, membuat tuntutan palsu. Keempat, salah guna kedudukan atau jawatan oleh pegawai awam. Kesan kepada individu yang pertama adalah reputasi akan jatuh dan akan dipandai oleh masyarakat. Yang kedua adalah hilang kepercayaan oleh masyarakat sekeliling dan keluarga. Yang ketiga adalah hidup akan menjadi lebih tertekan. Kesan kepada jabatan atau organisasi. Yang pertama ialah perkhidmatan menjadi tidak cekap. Selain itu, sistem, prosedur dan peraturan menjadi tidak berkesan. Ia juga dapat mewujudkan ketidakadilan dalam perkhidmatan. Kesan kepada ekonomi dan negara. Rasuah dapat meluaskan jurang perbezaan antara kaya dan miskin. Selain itu, rasuah juga dapat menaikkan kos dan harga barang. Ia juga dapat mengurangkan hasil kerajaan melalui cukai dan lain-lain. Kesan kepada keselamatan negara. Pertama, menghasilkan bangunan dan infrastruktur yang tidak bermutu dan bahaya. Kedua, merosakkan ekosistem negara. Ketiga, kemasukan senjata api, dadah, judi, pelacuran dan analisis subversif yang berleluasa. Kesalahan utama dalam rasuah. Pertama, meminta atau menerima rasuah. Kedua, menawar atau memberi rasuah. Ketiga, membuat tuntutan palsu. Keempat, salah guna kedudukan jawatan oleh pegawai awam. Kerajaan juga telah melakukan beberapa inisiatif bagi mencegah rasuah. Yang pertama adalah mahkamah kas rasuah. Yang kedua adalah pendakwaan kes rasuah dalam masa setahun. Dan yang ketiga adalah pencegahan rasuah melalui pendidikan.
iaitu melalui buku teks dan penubuhan sekretariat IPG. Kewajipan melaporkan rasuah. Sekiranya seseorang itu dijanji, ditawar atau diberi rasuah dan gagal melaporkan diri, individu tersebut akan didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekiranya individu tersebut diminta atau cuba diperoleh suapan daripada pihak pemberi rasuah dan gagal melaporkan diri, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah di bawah Seksyen 25 ASPRM 2009. Kesimpulannya, usaha yang sistematik dan bersungguh-sungguh adalah penting bagi memastikan gejala rasuah dapat dibendung. Kerajaan juga perlu menangani masalah ini secara bersepadu dan menerapkan nilai-nilai murni dalam semua aspek, serta meningkatkan etika dan integriti dalam pentadbiran agar dapat mendidik penjawat awam supaya bebas daripada gejala rasuah. Justru itu, kami bersetuju dengan pendapat yang menyatakan bahawa faktor rasuah lebih kepada sikap individu itu sendiri. Oleh yang demikian, gaji yang rendah, perasaan tamak, peluang, biokrasi, penguatkuasaan yang lemah bukan lagi alasan sekiranya terbinanya sikap menolak rasuah dari dalam diri setiap individu. Walaupun jenayah rasuah tidak dikenakan hukuman hudud dalam Undang-Undang Jenayah Islam, namun Islam membenarkan pihak berkuasa mengenakan hukuman takzir ke atas pelakunya daripada seringan-ringan hukuman sehingga seberat-beratnya bagi membanteras jenayah rasuah dan menghukum kesalahan pelakunya. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Aku merasa hebat sebagai suami yang mampu memberikan segalanya. Dan anak kecil ini menambahkan kebahagiaan kita. Aku cukup bangga memiliki kalian. Namun, aku mengkhianati kebahagiaan ini. Wang dan hadiah yang aku berikan hasil daripada wang haram. Maafkan abang, maafkan ayah. Aku memilih jalan singkat, mengambil rasuah.